Tindakan Kementerian Dalam Negeri KDN dan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah dalam penerbitan bahan agama mereka bagi tujuan pembelajaran tidak sepatutnya menimbulkan keributan. Jika diteliti keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam kes Jill Island pada 10 Mac 2021, keputusan Hakim Nor B. Arifin hanya menyentuh soal undang-undang pentadbiran dan pelaksanaan kuasa pentadbiran. Isunya mudah, 8 cakra padat audio CD pendidikan Kristian milik seorang warga negara Malaysia dan Bumi Putra beragama Kristian daripada suku Melanau, Sarawak bernama Jill Island dirampas bawah Seksyen 102 Akta Kastam 1967 dan Seksyen 9 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. 8 CD tersebut mempunyai kalimah Allah pada tajuknya, iaitu 1. Cara menggunakan kunci kerajaan Allah, 2. Cara hidup dalam kerajaan Allah, 3. Ibadah yang benar dalam kerajaan Allah, 5. Pribadi yang bertumbuh dalam kerajaan Allah, 6. Hidup benar dalam kerajaan Allah, 7. Pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita, dan 8. Rahsia kerajaan Allah. Island menggunakan 8 CD tersebut adalah untuk kegunaan pribadinya kerana selama ini dia dan keluarganya menggunakan bahasa Malaysia dan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang perkataan Allah digunakan, dan bahan-bahan bertulis dan audiovisual dalam bahasa Indonesia dalam amalan kepercayaan Kristian mereka. Penyitaan 8 CD tersebut dilakukan berdasarkan arahan KDN pada 5 Disember 1986 yang menyatakan kerajaan memutuskan untuk tidak membenarkan penggunaan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah dalam penerbitan untuk melindungi ketenteraman awam dan mencegah kekeliruan dan salah faham antara orang Islam dan Kristian. Setelah melalui perbicaraan awal, Mahkamah Tinggi hanya membenarkan perintah Setirori dan Mendamus dan menolak kesemua prayer lain dengan alasan larangan penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan Kristian tidak dapat dicabar secara kolateral dalam prosiding semakan kehakiman, tetapi hanya dengan mencabar secara spesifik undang-undang yang mengenakan larangan tersebut. Setelah dirayu oleh Island, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan tersebut tetapi mengembalikan permohonan semakan kehakiman semula ke Mahkamah Tinggi agar prayer C dan D dapat didengar kerana permohonan tersebut tidak berkait dengan penggunaan kalimah Allah tetapi terhadap pendakwaan pelanggaran hak perlembagaan permohonan. Mantan Perdana Menteri sewaktu kes ini diputuskan yang kini pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin dalam kenyataan medianya menyatakan rasa kesal dengan keputusan Kerajaan Perpaduan menarik balik rayuan dalam kes yang dikatakan melibatkan sensitiviti umat Islam dan kepentingan awam ini. Mengikut Muhyiddin, antara hujah utama KDN yang diketuainya menolak cadangan penyelesaian kes Island di luar mahkamah ialah penyebaran risalah agama Kristian yang mengandungi kalimah Allah yang didakwa boleh menimbulkan kegusaran dan kalangan umat Islam dan ini berkemungkinan menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Muhyiddin juga berkata, rayuan tidak perlu ditarik balik kerana sekiranya keputusan mahkamah masih tidak berpihak pada kerajaan selepas proses rayuan selesai, maka wajarlah bagi pihak kerajaan meminda undang-undang tersebut. Bagaimanapun, hujah Muhyiddin ini terlalu rapuh. Kes Island ini akan mengambil masa yang lebih panjang, mungkin bertahun-tahun, untuk diselesaikan hingga selesai sepenuhnya ke peringkat Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan.